Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, SK2 dan juga SK4. So, hari ni cikgu nak tunjukkan macam mana cara kita nak plotkan graf untuk variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Jadi, bila nak plotkan graf untuk variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar ni, dia mesti berdasarkan maklumat yang kita kumpulkan, yang mana yang ni cikgu minta semua sekali update dalam grup hari tu. Maklumat berkaitan dengan ketinggian dan berat badan dan juga kebolehan menggulung lidah. Jadi oleh kerana bilangan pelajar yang respon tu sangat sedikit untuk kedua-dua kelas, tetapi kalau cikgu nak bandingkan untuk kelas 4 SK2 dan juga SK4, so bilangan pelajar yang respon untuk 4 SK2 tu lebih banyak. Jadi untuk contoh yang cikgu akan tunjukkan kat sini, cikgu akan gunakan data untuk yang cikgu dapat daripada kelas 4 SK2. Okey, jadi yang pertama sekali awak kena buat jadual dulu, okey, untuk aktiviti 5.8. Jadi untuk aktiviti 5.8 kita ada kumpulkan maklumat, kita perlu kumpulkan maklumat untuk ketinggian dan juga berat badan. Jadi daripada maklumat tu, yang ni jadual ni, awak boleh rujuk dalam buku teks awak. Okey, tengok aktiviti 5.8 dalam buku teks awak. So jadual ni dah diberi jadual yang pertama ni adalah untuk ketinggian, okey, dan jadual yang kedua adalah untuk jisim badan. Jadi kalau awak tengok dalam jadual untuk ketinggian, so dia bagi julat so awak kena masukkan berapakah bilangan murid yang julat ketinggian dia adalah di antara 130 hingga 134. Okey, sehinggalah julat yang paling tinggi dekat sini, ketinggian murid yang berada di antara julat 170 hingga 174. Jadi ni untuk 8 orang pelajar SK2 yang respon, so cikgu dapatlah masukkan dalam jadual ni. Jadi untuk julat tinggi 150 hingga 154 cm ada 2 orang pelajar. Untuk julat tinggi 155 hingga 159 ada 2 orang pelajar juga. Okey, julat tinggi 160 hingga 164 cm ada 1 orang pelajar. Sama juga untuk julat tinggi 165 hingga 169 cm ada 1 orang pelajar. Dan untuk julat tinggi 170 hingga 174 cm ada 2 orang pelajar. Okey, yang ini untuk ketinggian. Okey, manakala untuk jisim badan, untuk jisim badan pun sama juga. So cikgu rujuk balik daripada maklumat yang awak respon dalam grup. So cikgu dapatlah lengkapkan jadual ni. Cuma untuk jadual ni sebenarnya untuk pelajar kelas SK2 ni kena tambah lagi. Sebab ada pelajar yang julat berat badan dia adalah di antara 80 hingga 84. Okey, tapi cikgu tunjuk contoh cikgu tunjukkan contoh dekat sini. So julat jisim badan 40 hingga 44 ada 1 orang pelajar. Okey, julat berat badan jisim badan 45 hingga 49 ada 2 orang pelajar. Jadi semua maklumat bilangan berapa bilangan pelajar ni awak kena masukkan dulu dalam jadual. Okey, kemudian daripada sinilah baru awak boleh plotkan graf. Dan cikgu dah sebut hari tu untuk variasi selanjar, so graf yang kita dapat sepatutnya graf bentuk loceng. Okey, graf bentuk loceng. Tapi masalahnya oleh kerana bilangan pelajar yang respon tu terlalu sedikit, jadi bila cikgu plotkan graf, cikgu tak dapat nak tunjukkan pada awak macam mana graf bentuk loceng yang cikgu maksudkan. Jadi bila kita nak plot graf, yang pertama sekali awak kena tandakan dulu, okey, gariskan dulu paksi X dan juga paksi Y. So ni paksi Y. Okey, yang ini adalah paksi X. So paksi X dekat sini adalah untuk ketinggian. So kena tulis kat sini Ini adalah untuk ketinggian. Manakala paksi Y dekat sini adalah untuk bilangan murid. Okey. Dekat bawah ni, dekat paksi X tadi yang awak labelkan sebagai ketinggian, so awak masukkan julat ketinggian murid. Yang ini ambil daripada mana? Ambil daripada jadual yang awak plotkan tadi. So julat ketinggian paling rendah kita ambil dalam graf kita 130 hingga 134. Jadi awak tengok dalam graf cikgu ni 130 hingga 134. 135. Jadi kita tak ada kat sini kan, semua kosong, 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 kosong. Tapi untuk julat ketinggian 150 hingga 154 ada 2 orang pelajar. Okey, so tandakan dekat sini.
Okay, dekat graf ni cikgu dah letak dah dia punya skala. So untuk satu kotak besar ni dia mewakili 1 cm. 1 cm pula dah. Dia mewakili seorang pelajar. So 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 orang pelajar yang julat tinggi dia adalah 150 hingga 154. So buatkanlah dia punya, gariskanlah. So ini adalah untuk ketinggian julat tinggi 150 hingga 154. So sambunglah seterusnya. Tapi macam yang cikgu sebut tadi, oleh kerana bilangan pelajar, data yang kita dapat ni sikit sangat, so kita tak dapat bentuk graf yang betul. Nak dapat graf yang betul untuk bentuk loceng ni, kita mesti ada sekurang-kurangnya 30 sampel. Maksudnya 30 maklumat murid untuk dia punya ketinggian. So kita ada 8 orang pelajar sahaja. Jadi tak dapat graf bentuk loceng macam mana yang cikgu nak tunjukkan. Okey, tak apa. Untuk graf yang ni awak tinggalkan dulu, tapi sekurang-kurangnya awak dah tahu dah idea macam mana nak lukis untuk graf. Okey, untuk aktiviti 5.8, yang ni pula kita nak plotkan graf untuk variasi tak selanjar. Jadi untuk variasi tak selanjar, so kita pilih satu ciri iaitu kebolehan menggulung lidah. Jadi trait dia sama ada boleh atau tidak boleh. Dan daripada data yang awak masukkan dalam grup kelas tu, jadi cikgu dah kira. Jadi ada 7 orang pelajar yang boleh gulung lidah, manakala ada 2 orang pelajar yang tidak boleh gulung lidah. Daripada sini kita akan plotkan graf. Okay, ingat lagi cikgu dah sebut hari tu dalam perbincangan kita untuk variasi tak selanjar, bila kita plotkan graf, graf dia adalah graf yang mana bar dia tu jarak-jarak dia jauh. Dia jarak-jarak. Tapi kalau untuk variasi selanjar, so setiap bar dia tu dia dekat, dia rapat. Dia rapat, dia bersambung. Tapi untuk variasi tak selanjar, memang satu bar dengan satu bar yang lain tu adalah jarak dia jauh. Okey, jadi sama juga. Atas kertas graf, plotkan dulu, gariskan dulu untuk paksi Y. Jangan lupa tulis paksi Y ni untuk apa. So paksi Y adalah bilangan murid. Okey, manakala paksi X, okey, gariskan untuk paksi X, dan paksi X ini adalah untuk kebolehan menggulung lidah. Jadi ada 2 trait sahaja yang kita ukur, iaitu sama ada boleh atau tidak boleh. Jadi tadi bila cikgu dah masukkan dalam graf maklumat, so ada 7 orang yang boleh gulung lidah dan ada 2 orang yang tidak boleh menggulung lidah. Jadi bila kita masukkan, kita plotkan dalam graf. So dekat sini tengok sama juga cikgu sebutkan tadi. So satu kotak yang besar ni adalah untuk 1 orang pelajar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 orang yang boleh gulung lidah. So awak gariskan. 7 orang boleh. Gariskan. So dapat 1 bar. Okey. Manakala ada 2 orang yang tidak boleh menggulung lidah. So 2 orang tak boleh gulung. Okay. So awak dapatlah, inilah bentuk graf dia untuk variasi tak selanjar. Okey, jadi cikgu harap ni dapat bantu untuk awak selesaikan tugasan awak bagi aktiviti 5.8 dan juga 5.9. Okey, dan jangan lupa kalau dah siap, yang mana yang dah siap lukis graf, boleh PM cikgu Okey, siapkan kerja awak, minggu depan dah nak start sekolah. Okey, terima kasih.